Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman hasbahu alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indas mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu ala unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin bismika Allahumma ya daim ya hayy ya fard ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif fa antuhum la dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian selepas subuh kita pagi ini, sambungan daripada kitab tuan guru kita, kitab tafsir tuan guru Ni Abdul Aziz, insyaAllah. Untuk kita barakah kita hadiahkan kepada tuan guru dan semua sekali untuk keberkatan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah sama-sama kita share pagi ini, mudah-mudahan keberkatan kepada semua, insyaAllah. InsyaAllah sambungan surah Hud ayat yang ke-6 pagi ini. Mudah-mudahan kita ulang sikit, kita baru mula semalam, muka surat 34 ya. Tafsir Al-Quran tuan guru Ni Abdul Aziz Nikmat, surah Hud, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 6. Surah Hud surah nombor 11 ayat nombor 6, insyaAllah. Maksudnya, dan tiadalah
tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat yang berkenaan. Yang nyata yakni kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Ni, ya. Ayat 6 surah Hud, insyaAllah. Kemudian naik lagi setangga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang merayap di muka dunia ini kecuali aku beri rezeki belaka. Ya, setiap benda yang merayap, bergerak di dalam dunia ni, semuanya rezekinya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berlaku adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu hendak menyusut, wahai manusia, sedangkan kamu merupakan raja di alam ini? Tidak ada makhluk Tuhan yang lebih mulia selain daripada kamu. Kamu binatang melata seperti cicak lipas katak dan mengkarung yang tidak ada harga ini pun aku bertanggungjawab ke atasnya sejak ia dijadikan hinggalah ia membiak. Maka kamu yang begitu mahal dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih mustahak lagi aku beri tumpuan sepenuhnya. Adakah kamu fikir aku tidak tahu kalau kamu mengecilkan badan begitu? Kamu hendak mengecil walau macam mana sekalipun, aku tahu belaka. Ya. Ini nak mengingatkan kita, kata Tuan Guru, kenapa kita nak menyorok, kenapa kita nak lari. Kita sebagai manusia, ya, kita ni dianggap sebagai raja di dalam alam ini. Ya. Tidak ada makhluk yang lebih mulia selain daripada kita. Makhluk yang lebih mulia di dalam dunia, dalam alam ni adalah kita. Berbeza dengan binatang-binatang lain seperti cicak, lipas katak, mengkarung yang tidak ada harga pun. Tapi Allah bertanggungjawab ke atas mereka sejak ia dijadikan hinggalah dia membiak sebanyak mana. Kamu yang begitu mahal dan mulia di sisi aku. Maksudnya, kita ni sebagai manusia, makhluk manusia ni adalah lebih mulia dan begitu mahal di sisi Allah Ta'ala. Terlebih mustahak lagi aku bagi tumpuan sepenuhnya. Maksudnya, fokus Allah Ta'ala kepada kita. Berbeza dengan makhluk yang lain. Adakah kamu fikir aku tidak tahu kalau kamu mengecilkan badan begitu? Kita menyorok macam mana pun, Allah Maha mengetahui. Kamu hendaklah mengecil walau macam mana pun, aku tahu belaka. Kemana kita pergi, kemana kita menyorok, kemana kita jadi invisible pun, kita diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Allah torture sehingga masuk ke dalam hati kita, menyebabkan kita berasa manusia tidak boleh membuat tindakan yang bercanggah dengan Tuhan. Satu peringatan kepada kita, ya, menyebabkan kita masuk ke dalam hati, mengingatkan kita Allah sedang perhati kita, Allah sedang mengintai kita, Allah sedang mengintai kita. Ke mana kita pergi, ke mana kita buat, apa benda kita buat, tak kira kecil ataupun besar, nampak ataupun tidak. Memang padanlah Tuhan menyuruh kita menjadi hamba abdinya kerana dia menjadikan kita. Berbaloi. Memang itulah sepatutnya Allah menyuruh kita menjadi hamba-Nya. Bukan hamba kepada manusia, bukan hamba kepada dunia, bukan hamba kepada makhluk, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia yang menjadikan kita. Rezeki yang kita nikmati sekarang semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagi kita orang kampung, rezeki hanyalah merupakan makan, minum, pitih, orang Kelantan kata, pitih emas, duit emas. Duit emas saja, sedangkan sebanyak mana yang ada pada kita boleh juga dinamakan sebagai rezeki. Semuanya rezeki datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang memberi kita nyawa sekarang ini kalau tidak datangnya daripada Allah Ta'ala? Kita minum air walaupun seteguk kita minum, dari manakah datangnya air tersebut? Kalau tidak daripada dia. Kita makan nasi walaupun sebutir, dari manakah dari manakah datangnya nasi kalau tidak daripada Allah Ta'ala? Akhir sekali, segala anggota yang ada pada kita seperti kaki, tangan, mulut dan hidung, semuanya merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena renung kita, kena bimbang kita. Kesemuanya bukan datang daripada manusia, kesemuanya bukan datang dah sedia ada, tak. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada sebiji nasi, sebutir nasi tu, seulas nasi itu pun Allah Ta'ala punya. Itu kena renung kita. Kenapa nak membazir makanan? Kenapa kita nak membuang makanan? Ini kadang-kadang kita tak perasan. Tu, siapa yang bagi nyawa? Nyawa pun Allah bagi tahu. Nyawa tu Allah punya. Sebab tu dia boleh ambil bila-bila. Cukup masa Allah ambil nyawa kita. Kalau tidak datang daripada Allah Ta'ala. Air seteguk, makanan, kita makan nasi, kita makan makanan yang lain, semuanya datang daripada Allah. Anggota badan kita semua pun datang daripada Allah Ta'ala. Tu fungsi anggota badan kita, apa kita buat? Daripada kaki, hujung kaki sampai naik ke badan, pinggang, tangan, muka, telinga, mata, apa yang kita gunakan untuk Allah Ta'ala. Begitu juga kita telah ditakdirkan mendapat anak yang cacat. Tuhan tidak mengenal sesiapa ketika memberikan rezekinya. Malah ada juga orang kaya yang berumah besar, pitih ataupun duit dan hartanya banyak, tetapi anaknya cacat. Ini menunjukkan bahawa semua rezeki datang daripada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak memilih orang. Jika dia hendak beri, maka dia akan beri. Ini menunjukkan bahawa dia berkuasa dan bermaharaja lela. Wajarlah manusia menjadikannya Tuhan kerana dia berkuasa penuh. Allah nak bagi apa saja, dia punya suka. Hak dia. Manusia terpaksa terima. Pasal apa? Level hamba. Ni level Allah lain, level manusia, level hamba. Sebab tu kena terima, kena taat Allah. Berkuasa penuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha. Bukan sekadar rezeki sahaja. Aku juga tahu tempat di mana ia berputik. Dia berputik dan tempat di mana dia tumbuh. Aku tahu semuanya, sama ada manusia, lembu dan kerbau, ayam, itik, katak ataupun mengkarung. Waktu mula-mula mereka berputik di dalam perut ibu mereka. Wa mustauda'aha. Dan tempat kesudahan, tempat simpan, yakni kubur. Allah Maha mengetahui. Tu ceritakan di sini. Wa ya'lamu mustaqarraha. Bukan sekadar rezeki saja aku tahu. Bukan sekadar rezeki saja Allah tahu. Allah juga tahu tempat di mana dia berputik, bermula. Tempat dia tumbuh. Allah tahu semuanya, ada manusia, sama ada manusia, lembu, kerbau, ayam, itik, katak ataupun mengkarung. Waktu mula-mula mereka berputik atau bermula di dalam perut ibu mereka.
wa mustauda'ah, dan tempat kesudahan, tempat simpan. Allah tahu. Kita manusia, kita tak tahu kematian kita. Kita tak tahu lokasi kubur kita di mana. Sama ada di tempat duduk kita sekarang ataupun di tempat yang lain. Perancangan Allah terlalu dahsyat, terlalu hebat. Sewaktu dalam perut ibu kamu dulu, aku pun sudah tahu, kerana aku yang membuat kamu dan tempat hendak simpan, yakni tempat mati. Kamu sama ada di dalam perut buaya ataupun perut gajah, di hutan ataupun gunung ganang, semuanya aku tahu belaka. Wahai manusia, itulah kelebihan aku. Padanlah kalau kamu bertuhankan aku dan mendengar kata aku, kerana aku ini serba tahu belaka. Kalau berasa aku tidak tahu, cuba kamu beri dalil. Apakah buktinya? Tentulah kita akan meraba-raba saja dan bercakap mengikut rasa hati, walaupun tidak ada dalil. Itulah benda yang wajib kita beriktikad, bahawa Allah berkuasa penuh di atas muka dunia, termasuklah terhadap manusia. Allah tahu kita dalam perut ibu kita. Allah tahu kita kerana kerana Allah tahu yang membuat kita adalah Allah Ta'ala. Allah tahu tempat kita nak disimpan. Tempat disimpan ni maksudnya apa? Tempat mati kita, kubur kita, ya. Sama ada di dalam perut buaya ataupun dalam perut gajah, di hutan ataupun di gunung. Allah tahu lokasi kita yang akan mati. Kita ni yang serba tidak tahu. Belagak kadang-kadang kita berjalan atas bumi. Sombong kita berjalan di atas bumi. Kita terlupa, kita tak tahu lokasi kita mati dalam kawasan bumi mana. Contoh Fir'aun, tenggelam dalam laut. Fir'aun tak tahu dia tenggelam dalam laut. Hebat macam mana Fir'aun mengaku Tuhan, ya, lawan Nabi Musa, nak dibunuhnya pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikejarnya sampai tengah laut, tenggelam Fir'aun dalam laut. Dalam laut itulah baru Fir'aun sedar betulnya Tuhan Nabi Musa. Ni maknanya kita kena renung. Ni Allah bagi tahu dalam kitab Tuan Guru, semuanya Allah tahu belaka. Di bagi amaran kita, wahai manusia, itulah kelebihan aku, ya, kelebihan Allah. Padanlah kalau kamu bertuhankan Allah dan mendengar kata-kata Allah, kerana Allah itu serba tahu belaka. Kalau berasa Allah tidak tahu, cuba cari dalil, tunjukkan buktinya. Tentulah kita teraba-raba untuk mencari dalil, bercakap mengikut rasa hati. Walaupun tidak ada dalil, itulah benda yang wajib kita beriktikad, yakin bahawa Allah berkuasa penuh di atas muka dunia, termasuklah terhadap manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu Tuhan kata ada belaka di dalam kitab yang jelas. Semua yang berlaku tadi, semua cerita, ada cerita di dalam Al-Quran yang jelas. Al-Quran ini pun Tuhan panggilnya sebagai kitab, dan Lauh Mahfuz yang dipanggil pun dipanggil kitab. Kerana apa? Kerana sebanyak mana yang ada di dalam Al-Quran ini tidak lari daripada apa yang terkandung dalam Lauh Mahfuz. Jadi di Lauh Mahfuz pun ada kitab, dan di bumi pun ada kitab. Kedua-duanya satu belaka. Sebab itulah Al-Quran ini memberitahu perkara yang sebenar. Wabil haqqi anzalnahu wabil nazala wa ma arsalnaka illa
mubasysyiran wa nazira. Sadaqallahul azim. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berkhidmat kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Tiadalah kami mengutusmu, yakni wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira, yakni bagi orang-orang yang beriman, dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Surah Al-Isra ayat 105. Al-Isra surah nombor 17 ayat 105. Mengingatkan kita Allah telah turunkan Quran, kemudian meliputi kebenaran, semua kebenaran yang ia turunkan. Dan Allah memberitahu dia mengutuskan Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, melainkan ia sebagai satu orang yang membawa berita gembira, iaitu untuk orang-orang yang beriman, dan berita yang dipanggil amaran kepada orang-orang yang ingkar, orang yang maksiat terus kepada Allah Ta'ala. Tu dah dibagi tahulah, diutuskan Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berkhidmat kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara sebenar? Kalau dalam percakapan harian kita, ia bermaksud perkara yang kawan cakapkan itu memang berlaku sungguh. Kalau kawan beritahu ikan kembung hari ini berharga 2 ekor seria ataupun RM1. Kalau sungguh betul ikan kembung dijual dengan 2 ekor seria ataupun RM1 di kedai, artinya kawan bercakap benar, kerana benda yang kawan cakapkan itu serupa dengan perkara yang berlaku. Quran macam itulah kebenaran dia. Al-Quran memberitahu perkara yang sebenar. Kerana apa? Kerana perkara yang diceritakan sama dengan apa yang di Lauh Mahfuz. Adakah sesuatu perkara di muka dunia ini berlaku di luar daripada Lauh Mahfuz? Tidak ada. Sebanyak mana benda yang berlaku di atas muka dunia, semuanya ada berlaku di Lauh Mahfuz. Oleh kerana Al-Quran serupa dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Padahal kalau kita kata Al-Quran ini membawa berita sebenar, tidak ada kitab di atas muka bumi selain daripada Al-Quran, yakni juga kitab terdahulu, iaitu Zabur, Taurat dan Injil, yang membawa berita yang sama dan selaras dengan Lauh Mahfuz. Benda yang berlaku di dunia ni memang dah tulis di atas, iaitu di Lauh Mahfuz, disampaikan di dalam Al-Quran. Ini yang berlaku sekarang ni pun dah tertulis. Maksudnya Allah Maha mengetahui. Kita yang lemah ni tak tahu yang berlaku sedang sekarang. Bukan sekarang, yang sekejap lagi pun kita tak tahu. Yang lepas COVID ni pun kita tak tahu. Yang akan berlaku tengah-tengah COVID ni pun kita tak tahu. Sebab tu balik kita kepada Al-Quran. Tak ada cara lain, tak ada vaksin yang paling hebat macam mana pun, yang diangkat-angkat ni pun belum tahu lagi. Tapi yang dinyatakan di sini, kalau dalil pada Tuan Guru, dalil pada Quran ini ialah dalil yang hebat. Vaksin yang paling hebat ialah Al-Quran. Cuma kita kadang-kadang susah sangat nak terima bab kebenaran. Dah tahu dah Quran tu benar, dah tahu dah, dah tahu dah sampaian oleh Rasulullah SAW tu benar, tapi kita masih juga kadang-kadang tak percaya. Bukan tak percaya, tak usik langsung Quran. Tak nak zikrullah, tak nak mohon kepada Allah Ta'ala.
Itu kadang-kadang mungkin pelik juga. Ya. Walaupun dengan teknologi yang canggih sekarang ni pun, kadang-kadang kita manusia ni terlampau tak tahu, ikutkan hawa nafsu pun tak tahu, kadang-kadang perangai kita pun tak tahu. Itu kadang-kadang berlaku peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik pun sedang berlaku sekarang dan baru berlaku, sampai ke tahap bunuh, sampai ke tahap keluar daripada Islam, sampai ke tahap tengah-tengah COVID ni pun boleh berlaku. Kadang-kadang kita bimbang. Pasal apa? Kebanyakan benda berlaku tak nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikejarnya? Dunia. Kebanyakannya macam tu. Sebab tu carilah. Ini diterangkan sebelum Quran lagi, Zabur, Taurat dan Injil, kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dikumpulkan semua Zabur, Taurat dan Injil, disolusikan ke dalam Al-Quran. Semuanya dah tulis. Oleh yang demikian, kita tidak akan dapat mencari kebenaran kecuali dengan menuruti Al-Quran Al-Karim, baik dalam urusan amal ibadat ataupun masalah rumah tangga, politik, parti dan pemerintahan negeri. Selain daripada petunjuk Al-Quran, segala panduan lain adalah jenis yang teraba-raba, tercari-cari belaka. Perkara syurga neraka, dosa pahala, ketaatan dan kemaksiatan ini bukannya jenis yang teraba-raba. Jadi kalau kita hendak tahu perkara sebenar melalui jalan yang tercari-cari ataupun teraba-raba, kita tetap akan gagal. Hendak tahu perkara sebenar, kena ikut line yang sebenar. Tidak ada line yang sebenar selain daripada line Al-Quran. Ini tulisan Tuan Guru. Ya, maksudnya mengingatkan kita tak ada benda lain hidup kat dunia ni. Panduannya, track dia mesti mengikuti line Al-Quran. Ya, nak cari kebenaran apa lagi? Kebenaran yang kita cari sebenarnya itu satu saja line dia, Al-Quran. Ya, Al-Quran Al-Karim, baik dalam urusan amal ibadat ataupun masalah rumah tangga. Kalau rumah tangga tak ada bab Al-Quran, tu yang dibincang pagi ni, jadi kubur. Ya? Mati. Rumah cantik memang akan runtuh, roboh, akan reput. Pasal apa? Roh tu Quran tak ada. Roh dia tak ada. Rumah yang besar macam mana pun, kalau tak ada penghuni dia, roh dia tak ada, mati rumah tu. Bukan mati, akan roboh. Dia akan reput. Contoh rumah yang di kampung, kesemuanya duduk di bandar, anak cucu duduk di bandar, orang tua pula dah mati, ditinggalkan rumah tu kosong. Bila kosong, keliling semak samun. Rumah masih tertegak. Tapi kalau kita tengok dekat-dekat, dia dah start reput, start akan jadi tunduk ke atas bumi. Akhirnya rumah tu sujud ke bumi. Sujud banyak, bukan sujud sembahyang. Roboh, runtuh. Pasal apa? Roh dia tak ada, penghuni tak ada. Ni sama dengan kita, kalau Quran tak ada dalam rumah, kalau tak ada Quran dalam diri kita pun sama juga, kita akan runtuh. Bila runtuh, tu jadi rosak. Batu urusan amal ibadat ataupun masalah rumah tangga, politik, parti dan pemerintahan negeri, pastikan berlandas dengan Al-Quran. Tak boleh diasingkan. Politik macam mana hebat pun, Quran tetap jadi panduan. Nak sombong mana? Nak diasing macam mana pula nak diasing? Ni kadang-kadang orang nak berpolitik, dia nak asing-asingkan Al-Quran, nak asingkan bab agama. Nak ke mana sebenarnya? Orang politik yang nak asingkan Quran, nak asingkan agama tu, dia nak lari daripada Allah Ta'ala.
Dia nak berfatwa pada diri dia sendiri. Sombongnya dia dengan Allah Ta'ala. Dia terlupa Maliki Yaumiddin, raja, segala raja dalam dunia ni. Dia terlupa. Hari-hari dia baca Fatihah, dia terlupa dengan Maliki Yaumiddin, raja segala perintah. Ya, dia terlupa dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, pentadbir sebenar-benarnya siapa? Dia nak berpolitik tapi kadang-kadang sombong yang amat sangat. Ni ya, tu yang jadi tercari-cari ataupun teraba-raba tanpa petunjuk, padahal dah ada panduan Al-Quran. Dia nak guna panduan Mat Saleh, panduan barat, panduan politik yang hebat di luar sana. Dah Allah tunjuk tu dalam Al-Quran. Sombong yang amat sangat tu manusia. Sunat mengaku inna dina indallahil Islam, tapi nak dia punya cara. Jadi kalau kita tahu perkara sebenar, mencari melalui jalan yang teraba-raba, kita tetap akan gagal. Hendak tahu perkara sebenar, kenalah ikut line yang sebenar, kata Tuan Guru. Apa dia? Tidak ada line yang sebenar selain daripada line Al-Quran. Itu line yang sebenar, bukan lain. Ni habis ayat nombor 6. Kita terus dengan ayat nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma'il liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wala in kulta innakum mab'usun mim ba'dil maut la yaqulanna allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 7 surah Hud, ayat nombor 7 surah Hud nombor 11. Surah nombor 11. Maksudnya, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, sedang arasnya berada di atas air, yakni ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan demi sesungguhnya, jika engkau, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Surah Hud ayat nombor 7. Kedegilan tu yang amat sangat. Bila Allah bagi tahu, dia yang menjadikan semuanya tu adalah untuk menguji kita sebenarnya. Siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya? Tu Allah bagi ujian untuk tengok test kita, ke mana kita dengan Allah Ta'ala. Dan demi sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, berkata kamu akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Dipesan oleh Rasulullah, yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu kita bakal akan dibangkitkan. Itu yang dipanggil penulis buku Hidup Sesudah Mati, B. Arifin. Ada satu lagi kehidupan yang sesudah kematian kita. Tentu orang yang ingkar, orang yang maksiat dengan Allah Ta'ala, dia akan kata apa? Ini cerita bab sihir dan tipu daya. Degil. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dia itulah juga yang membuat langit dan bumi. Ni. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuan Guru, hamba terjemahkan perkara wa huwallazi. Dia itulah juga. Walaupun bunyi tidak comel, tetapi hendak disuruh
hendak suruh kita mudah faham bahawa Tuhan yang membuat kitab, Tuhan yang membuat Lauh Mahfuz, Tuhan yang menjadikan orang, Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia, Dia itulah yang membuat langit dan bumi. Serupa kalau kita hendak memberitahu mengenai kekayaan seseorang, kita akan tunjuk itu gudang dia, teksi-teksi dia, dia punya lori itu lori hak dia. Oleh yang demikian, orang akan mudah faham bahawa dia itu memang kaya sungguh. Melalui pendekatan ini juga Tuhan guna untuk membolehkan manusia faham bahawa Dia memang berkuasa sungguh terhadap manusia. Ini contoh. Contohnya nak tunjuk wa huwallazi, Dia itulah juga. Maksudnya nak menyerangkan hebatnya Allah Ta'ala, nak menerang kuasa, nak menerangkan yang bagi rezeki, nak menerangkan kita ni yang menegakkan langit dan bumi, semuanya Allah belaka. Ni kita ni takat menumpang sahaja. Fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Cara Allah bercakap menampakkan sifat ketuhanannya. Langit yang sebegini besar dibuat dalam masa 6 hari. Bumi yang sebegini luas dibuat dalam masa 6 hari. Bukit bukau dan gunung ganang dibuat dalam masa 6 hari. Segala penghuni bumi dan langit, udara, binatang dan tumbuh-tumbuhan, kesemuanya dibuat dalam tempoh 6 hari. Bilakah semua perkara ini dibuat? Wa kana arshuhu 'alal ma'i, dan arasy Allah semasa itu di atas air. Ketika arasy aku duduk terletak di atas air, apakah bendanya air itu? Duduk di mana arasy? Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh bercakap mengenai benda-benda itu. Kita tidak level itu. Mula-mula sekali Allah menyebut bahawa langit dan bumi dibuat dalam masa tempoh 6 hari. Ketika itu hanya air sahaja yang ada. Artinya ketika itu langit dan bumi tidak ada lagi, yang ada hanyalah air. Ni proses dia. Sekarang hari siang dikira 12 jam dan malam juga dikira 12 jam. Kenapa terjadi siang dan malam? Siang berlaku kerana matahari naik dan malam berlaku apabila matahari jatuh ke kaki bumi. Macam mana dikira 6 hari, sedangkan ketika itu matahari, langit tempat matahari bergantung dan bumi tempat terbitnya bayangan matahari pun tidak ada lagi. Bingung kira kita. Sekali-sekala cara Tuhan bercakap menunjukkan sifat ketuhanan dan kehandalannya. Dia bercakap berkenaan perkara-perkara yang payah kita hendak faham. Ada masa-masanya cara Tuhan bercakap berpadanan dengan tenaga fikiran manusia supaya mudah manusia memahaminya. Serupa kita sebagai orang kampung. Kalau bersembang di kedai kopi sesama orang kampung, dari pagi sampai petang tidak ada siapa pun boleh lawan. Tetapi cuba turut ikut anak kita yang belajar di universiti. Ikut sama masuk ke dalam bilik kuliah tempat pensyarahnya mengajar ilmu sains teknologi. Pahit, yakni susah orang kampung hendak faham. Apakah yang diajarnya? Apakah yang ditulisnya? H darab L sama juga A. Apakah yang dimaksudkan dalam huruf L? Apakah dia H? Anak kita mengangguk-angguk kerana dia faham. Sedangkan ayahnya orang kampung tidak tahu satu apa pun. Kerana apa? Kerana orang yang mengajar itu adalah pensyarah universiti. Otak dan ilmuannya jauh lebih tinggi berbanding dengan otak orang kampung. Ini contoh.
level pemikir. Begitulah keadaannya Al-Quran. Sekali-sekala Allah bercakap berkenaan perkara orang kampung boleh faham. Kerana apa? Kerana Tuhan itu walaupun dia bijaksana, tetapi bila dia bercakap dengan orang kampung, dia akan merendahkan ilmu dan bahasa-bahasanya hingga sampai ke tahap yang boleh memahaminya, walaupun tidak semua orang boleh faham. Sayangnya Allah Ta'ala tu, dia tak buat macam di universiti. Bila bertemu dengan orang kampung, ada level percakapan dengan orang kampung. Kalau dia bercakap dengan cara ketuhanannya, nescaya tidak seorang pun boleh memahaminya. Serupa kita pergi ke istana. Orang istana tidak sebut makan, dia kata santap. Bagi orang kampung yang tidak pernah mendengar perkataan santap, dia akan kata santap itu apa? Sate ke? Istilah istana untuk raja tidur ialah beradu. Raja tidak berjalan tetapi berangkat. Dia tidak sebut mandi tetapi bersiram. Orang-orang atasan ini ada bahasa mereka yang tersendiri. Ikut level lah. Orang kampung level percakapan dia macam tu. Orang istana cakap lawan. Dia punya level cakap dia lain. Ni dicontoh, contoh yang Tuan Guru tunjukkan. Jadi Tuhan juga ada bahasanya yang tersendiri. Kalau dia menggunakan bahasa itu kepada kita, nescaya tidak ada siapa yang boleh memahaminya. Salah satu nikmat dan rahmat besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ialah apabila dia bercakap, manusia boleh memahaminya. Alim ulama kita bersusah payah cuba menjelaskan kepada kita sekadar mana ilham yang Allah Ta'ala beri kepada mereka supaya orang ramai tidak terlalu bingung. Itu Allah turunkan alim ulama untuk terangkan level-level kita. Yang dimaksudkan 6 hari di dalam ayat ini bukannya 6 hari seperti mana kita hari ini. Tuhan sebut 6 hari kerana orang Arab di zaman itu tidak tahu menyebut istilah lain selain daripada hari. Kalau kita sebut 12 jam, orang Arab ketika itu tidak erti sebab istilah jam ini baru saja muncul. Jadi Tuhan sebut 6 hari kerana perkataan hari merupakan perkataan yang biasa digunakan oleh manusia umum ketika itu. Takut kita bingung sangat, maka setengah alim ulama menyebut bahawa tempoh masa satu hari itu bukannya 24 jam, tetapi satu tempoh tertentu. Maknanya, aku buat langit dan bumi ini melalui 6 tempoh, 6 peringkat. Tiada ada siapa pun yang tahu berapa lamakah tempohnya bagi satu peringkat. Tuhan tidak menyebut dengan panjang lebar berkenaan hal ini. Selepas dia berkata bahawa dia pembuat langit dan bumi dalam masa 6 hari kemudian dia pun senyap. Jadi masing-masing berpakat merendahkan diri kepada Allah dan menyerahkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut kajian ilmu kaji bumi sebelum jadi seperti sekarang, batu sebelum pejal seperti sekarang, kayu kayan sebelum kukuh seperti sekarang, kulit tubuh yakni permukaan bumi sebelum tebal seperti sekarang, ia memerlukan masa beratus-ratus ribu juta tahun. Orang yang mengkaji ilmu geologi menyebut bahawa ada jenis-jenis batu yang berumur melebihi 2 juta tahun. Kerana apa? Kerana batu batan ini tidak boleh mengeras seperti mana sekarang, kecuali setelah melalui proses penjemuran panas dan tiupan angin, sebelum melalui proses perubahan dan sebagaimana sekarang. Sebab itulah ahli-ahli yang meminati permata serta boleh membezakan di antara permata muda ataupun permata tua. Ia dipanggil muda kerana batu itu baru menjadi permata.
Berapa harikah tempohnya? Bukannya beberapa hari tetapi beratus tahun, malah beribu tahun. Barangkali intan berlian itu mahal harganya kerana ia diproses selama berjuta-juta tahun. Tu, ya. Jadi kalau kita tahu, kalau kita kata bahawa 6 hari itu merujuk kepada 6 tempoh masa tertentu, tentu satu-satu tempoh itu pula memakan masa yang lama. Maka menasabahlah dengan hasil kajian ahli kaji bumi geologi. Tetapi hamba hendak ingatkan di sini bahawa kajian-kajian sains ini tidak boleh dijadikan sebagai asas pentafsiran Al-Quran. Pentafsiran Al-Quran tidak boleh berasaskan kepada kajian sains kerana kajian sains menerima perubahan. Sebagai contoh, para doktor membuat kajian berkenaan suatu penyakit. Mereka menerima pakai satu jenis ubat. 10 tahun kemudian apabila dibuat kajian lain, sama ada hendak menggunakan ubat sama atau ubat yang lain, kerana apa yang diketahui kini adalah hasil daripada kajian 10 tahun dahulu. Apabila kajian terkini dibuat menunjukkan ubat ini menyusahkan orang, ada side effect, dan anak yang dilahirkan menjadi cacat, maka ubat terdahulu digantikan dengan ubat yang lain. Ini pun berlaku zaman sekarang dengan adanya pandemik. Ubat yang dulu belum tahu boleh bagi baik yang sekarang. Oleh kerana Al-Quran ini merupakan perkara yang tetap, kita tidak boleh mentafsirkannya dengan perkara yang boleh berubah-ubah. Cuma kajian sains teknologi boleh digunakan sekadar untuk mendekatkan kefahaman hati kita ke dalam Al-Quran, atau sebagai dalil bagi memudahkan kefahaman. Sekadar itu, bolehlah Al-Quran hendaklah ditafsirkan dengan Al-Quran juga, atau ditafsirkan dengan tindak tanduk Nabi Muhammad SAW yang dipanggil sebagai hadis. Ini cerita. Wa kana arsuhu 'alal ma', dan arasy Allah itu duduk terletak di atas air. InsyaAllah kita sambung petang ni untuk surah Hud ayat nombor 8 ini. Panjang lagi. Ayat nombor 7 kita sambung. Wa kana arsuhu 'alal ma', arasy Allah Ta'ala duduk terletak di atas air, insyaAllah. Kita akan jumpa petang ni, insyaAllah. Sambung petang ni, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أمرنا واغفر وجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la alika wa alika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa buluka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizwat jabar wa tasamna malakul allazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu.
Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum minas siyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul wal mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadman amman sibak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil layli wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.